Tiba hari raya, semua insan bergembira. Aceh. Hai, Assalamualaikum semua geng-geng puaka. Nampak Kak Ram. Nampak ni. Alamak, nampak? Macam pergi bercuti kan. Memang pun kan. Alah, jealous lah tu. Kita ni Kak Ram hari tu paksa Zaf bawa lah Kak Ram bercuti apa semua kan. Nasib baik dia bawa, kita dah ugut dah. Kalau tak kan, Kak Ram buat channel sendiri. Tak nak join Zaf dah. Terus Zaf bawa Kak Ram pergi Melaka itu kan. Shopping sana, shopping sini kan. Tu yang beli spek ni. Alamak. Cantik lah sikit kan. Okey. So tak nak lengah masa. Lepas Kak Ram dah relax kan, dah shopping apa semua, makan asam pedas pula kat Melaka apa semua. Baguslah. Terima kasih lah kepada semua warga Melaka yang layan Kak Ram baik betul. Kak Ram pergi sana makan, pergi sini beli barang semua kan. Bukan duit kita pun, duit Zaf lah kan. Dia yang buat benda ni semua, belanja lah kita kan. Okey. So sebelum mulakan malam puaka ni, ni Kak Ram pendek je tau. Kak Ram ni biasalah penat lah kita kan. Balik-balik nak kena buat ni kan. Ini pun buat. Balik terus dapat hadiah. Hadiah daripada siapa? Tara. Terbalik. Ni. Nampak ni. Nampak, buka lah mata tu. Nampak ni. True Wireless Gaming Headset daripada Blackstone. Hari tu Zaf dapat. Cumanya kali ni daripada T2. Daripada Blackstone, produk T2. Dan ini adalah True Wireless Gaming Headset. Kenapa dia kasih kat Kak Ram kan? Biasalah, kita dah famous ni kan. Ni. Cantik. Dan ini yang bagusnya Blackstone ni. Alamak. Walaupun kecil, Cinonet macam ni je, kecil je. Sekejap kan Kak Ram tunjuk. Tapi Masya Allah bagusnya. Kak Ram kan gaming kan, main gaming apa semua kan. Kadang-kadang kita nak sound sedap kan. Main racing semua. Inilah dia lepas ni kan. Tak ada lah besar berat, sakit leher kadang-kadang. Ini daripada Blackstone. Campak je. Kak Ram ni biasalah kan. Kotak-kotak ni kadang-kadang kita bukan nak simpan kan. Yang penting isi ni. Campak je. Ni dia daripada Blackstone. Ni yang perempuan-perempuan macam korang semua kan. Mana gaming, yang bukan gaming pun, yang suka dengar apa susah sangat ni. Yang suka dengar muzik apa semua kan. Memang meriah. Bila pakai ni korang dengar tu macam macam tu lah. Ni dia. Nampak tak? Nampak ke? Lepas tu dah lah kecil comel pula tu. Buka macam ni je. Yang mana yang tak mampu, yang sangka sangat tu kan, nak beli airpod kadang bukan bagus sangat pun, mahal pula tu kan. Beli je ni. Ini pun macam airpod juga, macam Apple juga kan. Buka je macam ni kan. Dia dah charge dah ni. Dia dah charge dah. Bila dah ada warna macam tu semua, dia dah charge. Yes. Lepas tu korang just tutup, letak je kat telinga. Lepas tu yang bagus ni, dah lah kecil. Dia macam AirPod juga. Nampak tak? Dia macam AirPod, sama je kan. Cumanya bila korang dengar tu kan, dia ada touch button kat sini. Korang boleh pause, korang just tip je. Pause, play. Main lagu ni, main lagu tu kan, back apa semua. Memang function lah benda ni. Lepas tu nak simpan dia, senang je. Simpan je kan. Letak je suka hati korang lah. Nak letak macam mana pun, simpan. Itu dia. Alamak. Baguslah, senang lah. Susah pula benda ni. Janganlah. Tu dia. Yes, buka tutup. So design dia yang kecil, senang nak bawa kat mana-mana. Lepas tu pula yang bestnya Blackstone ni, dah senang bawa ke mana-mana. Kucing ni pun dah senang bawa ke mana-mana kan. Bergaya. Korang tunjuk kat member korang pun cantik je gambar planet kan, macam terbang macam tu kan. So kepada korang semua yang nak dapatkan produk Blackstone ni, pergi tekan link kat bawah tu kan. Cakaplah, sebut nama Kak Ram, maybe dapat diskaun lah kot. Tak tahulah kan, manalah tahu dia nak kasih ke apa kan. Okay. So itu sahaja pasal T2 Wireless Gaming Headset ni. Memang kecil molek, korang patut beli. Okay. Kalau suka Kak Ram, kalau sayang sangat kat Kak Ram ni kan, jangan lupa beli. So pada malam ni kita akan teruskan dengan malam puaka dengan kisah yang menarik yang terjadi dekat Kuala Kedah. Siapa sini orang Kedah? Korang kena layan video ni sampai habis. So itu sajalah. Dah panas dia ni kan. Kak Ram pun nak pergi jalan-jalan lah kan, nak pergi shopping. Tak habis lagi kita nak shopping kan, nak pergi beli barang sana sini. Okay. So korang dengarkan kisah daripada Zaf pada malam ni. Tara. Selamat.
Assalamualaikum kepada semua geng puaka. Terima kasih kerana masih lagi menonton Zaf Channel. Dan malam puaka pada malam ni khas sedikit. Kak Ram korang lupa nak bagi tahu korang. Kadang-kadang otak dia pun aku tak tahulah ke mana kan. Alright. Baru-baru ni Zaf dijemput oleh pihak Hot FM untuk bersama-sama dengan salah satu host, Saiful Reza. Host rancangan Seekers dulu. Kalau korang yang mana layan Seekers dekat NTV7 dulu. Okey, Zaf akan bersama-sama Saiful Reza untuk menjayakan satu podcast Bilik Angker yang akan ke udara di Audio Plus. So kepada korang yang mana belum ada aplikasi Audio Plus, korang boleh download. Tak kisahlah dekat Android ataupun Apple App Store ke apa, korang boleh download Audio Plus by Hot FM. Esok Zaf akan bersama-sama Saiful Reza di dalam satu podcast yang akan berlangsung selama 20 minit, 30 minit macam tu, untuk menceritakan kisah seram yang menarik. Jadi Zaf tak nak Zaf tak nak kongsikan pengalaman Zaf. Zaf nak kasih peluang kepada korang semua yang mana nak hantarkan cepat sebelum esok kisah-kisah seram korang, dan Zaf akan pilih yang mana menarik. Itulah yang Zaf akan kongsikan bersama Saiful Reza di Audio Plus Podcast. Alright, so pada malam ni kisah daripada Puan Sheila yang berlaku di area Kuala Kedah. Ada ke orang-orang Kedah kat sini? Amboi, hang yang buat loklak. Oh, itu Kedah ke Penang? Aku tak sure lah. Kisah ni berlaku tahun lepas. Family Puan Sheila ni, dia dah lama dah, laki Puan Sheila dah lama beli satu rumah dekat saja dengan JT nak ke Langkawi. Okey, JT Ferry nak ke Langkawi tu, rumah yang suami Puan Sheila ni beli dah lama dulu, tetapi diorang tidak menetap di situ disebabkan suami Puan Sheila ni bekerja di negeri lain. Okey, disebabkan urusan kerja, jadi satu keluarga Puan Sheila terpaksalah follow laki dia, dan tahun lepas barulah Puan Sheila balik ataupun kembali menetap di rumah lama yang suami dia beli ni dekat area Kuala Kedah ni tadi. So Puan Sheila, keluarga dia mempunyai 2 orang anak lelaki, seorang yang berumur 15 tahun dan seorang lagi berumur 20 tahun. Jadi apabila kita bercakap pasal rumah yang lama tidak didiami, kita tahulah rumah yang lama tak ada orang tinggal, rumah terbiar ke apa semua, akan ada makhluk ataupun aku boleh cakap jin alam sebelah yang akan menetap di rumah kosong tu. Lagi-lagi pula kalau rumah tu dalam keadaan, kalau orang bersihkan tak apa, tetapi kalau dalam keadaan kotor, kita tak pernah nak jenguk apa semua, lagilah benda tu suka kan, silap buat apa, kelab dandut pula dalam tu kan. Apabila Puan Sheila mula kembali menetap bersama keluarga dia dekat rumah tu, Puan Sheila cakap rumah tu dah diruqyah ataupun dah dibersihkan, tetapi tak sempatlah buat kenduri. Sebab apa? Sebabkan semasa nak buat kenduri tu tiba-tiba PKP man. Bila PKP kau tak boleh nak jemput orang lah, jadi buatlah kecil-kecilan sahaja. So tak sempat nak buat kenduri yang betul-betul, kenduri doa selamat, panggil ustaz apa semua untuk bersihkan rumah tu. Apabila macam tu, Puan Sheila cakap 2-3 bulan pertama apabila dia kembali menetap di area Kuala Kedah, rumah tu awalnya okey. Awalnya memang okey. Memang anak-anak dia pun suka kan. Sebabkan anak-anak Puan Sheila ni dia membesar dekat area Kuala Kedah sebelum terpaksa ikut laki dia bekerja dekat negeri lain apa semua. Jadi apabila dapat kembali menetap di rumah asal, rumah yang kita membesar kan, kita sebagai orang muda pun, orang muda tu, kita akan rasa selesa berada di rumah sendiri kan. Home sweet home orang cakap. So 2-3 bulan pertamanya okey, tetapi kejadian pelik ni berlaku. Ada satu malam ni dikatakan Puan Sheila, keluarga belah laki dia datang ke rumah kerana suami Puan Sheila ada beberapa urusan keluarga yang terpaksa diuruskan. Jadi pada masa ni, anak-anak buah yang belah bapa dia, termasuklah anak Puan Sheila, berada di dalam bilik dia orang. Jadi dia macam ada makan-makan sedikit lah di antara family. Jadi abang ipar, adik ipar laki dia ni datanglah ke rumah untuk membincangkan isu hal keluarga lah pada masa tersebut. So pada masa tu jam menunjukkan pukul 8 malam. Tengah meriah lah dekat area ruang tamu tu, suami Puan Sheila berbincang dengan adik ipar dia apa semua. Adalah beberapa urusan yang diorang terpaksa sediakan.
tiba-tiba anak-anak Puan Sheila dan sepupu-sepupu diorang yang berada di dalam bilik tiba-tiba menjerit, "Ibu! Oh, ibu!" Oh, tu lagu kan? Bukan. Tiba-tiba menjerit, "Ibu!" Pum. Dengan sepupu dengan anak Puan Sheila terus lari ke ruang tamu. Jadi ruang tamu yang dipenuhi dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik diorang apa semua, termasuklah laki Puan Sheila ni pun rasa macam, korang ni dah apa hal orang nak bincang semua ni kan? Kecoh betul. Jadi Kak Ram pula. Kecoh betul. Apa benda korang ni menjerit dah malam apa semua kan? Orang nak bincang hal family apa semua. Anak Puan Sheila yang seorang ni cakap, Ibu, kita orang nampak ibu, kita orang nampak. So Puan Sheila pun yang tengah duduk di samping suami dia apa semua, Faizal, nama anak dia seorang ni Faizal lah. Faizal lah, jangan ganggu lah, kita orang nak berbincang ni. Sebab kan apabila kita kadang-kadang kan dalam keadaan tegang ataupun tengah membincangkan isu family, tiba-tiba anak kau buat bising apa semua, kadang kau rasa macam nak sepak je kan. Orang tengah nak bincang, kau duduk diam-diam dalam bilik, tiba-tiba jadi suasana yang tenang tadi tiba-tiba jadi kecoh disebabkan anak-anak Puan Sheila dan sepupu diorang ni bising gila. So Puan Sheila tanya dia, "Faizal, apa hal ni? Kan, duduklah dalam bilik, pergilah duduk dalam bilik kan, mainlah PS5 apa semua kan dengan sepupu kau ni. Apa menjerit-jerit ni?" Anak Puan Sheila kata, Ibu, kita orang nampak pocong, Bu." Oh, nampak pocong. Bapak Puan Sheila ni pun bapak Puan Sheila pula, suami Puan Sheila ni pun, apa kau merepek ni Faizal? Kau jangan nanti takut lah budak-budak ni semua. Betul lah, budak-budak yang lain pun, sepupu-sepupu si Faizal ni pun bagi tahu betul ya. Betul pakcik apa semua kan, kita orang memang nampak pocong. Lepas tu adik ipar kepada Puan Sheila ni, adik ipar Puan Sheila ni pun bersuara cakap, hampa ni jangan buat loklak lah kan. Hampa ni mesti nampak apa-apa ni kan. Itulah orang cakap, kadang-kadang tiang lampu pun hampa boleh cakap hantu apa semua kan. Disebabkan adik ipar Puan Sheila ni nak kasih orang cakap, nak biar budak-budak ni tak takut sangat. Jadi adik ipar Puan Sheila ni pun ajaklah suami Puan Sheila ni ambil torchlight apa semua kan. Sebelum hang buat loklak sini, kita pusing, kita tengok. Diorang berdua ni pun keluar rumah pusing. Suluhlah di mana tempat ataupun pocong tu yang budak-budak ni cakap tadi. Suluh. Mana ada, masuk rumah cakap tak ada kan. So bagilah tahu anak Puan Sheila dengan sepupu diorang semua ni, hampa ni budak-budak, hang jangan buat loklak lah mulut hang kan. Itu tiang lampu hang boleh cakap pocong apa semua. So anak Puan Sheila ni macam, aku tak membongak ni. Apa benda ni kan? Betul lah kita orang nampak ni. Dah bertengkar. So suami Puan Sheila ni pun cakap ke budak-budak tu, dah lah, pergi masuk bilik balik. Kalau takut sangat, tutup langsir tu, tak payah tengok lah kan. Aduh, nak bincang hal family ni. Perbincangan pun bermula balik. Dah dalam 15, 10, 20 minit macam tu, suami Puan Sheila ni pun suruhlah isteri dia, which is Puan Sheila ni, pergilah buat air, tambah air kan, masaklah kopok leko ke apa yang kita beli apa semua kan. So sementara Puan Sheila berada di dapur tengah nak menyiapkan juadah kan, sebab anak adik ipar semua datang apa semua, kena geleng kepala semua kan. Dalam hati Puan Sheila, sambil dia masak kopok leko, buat teh-o panas apa semua, dalam otak dia dah tengiang balik anak dia si Faizal yang sepupu sepapat dia semua ni cakap ada pocong kat luar kan. Walaupun dia sebagai seorang ibu, kadang-kadang bapak ni keras sikit, bapak terus bangkang je, tetapi sebagai seorang mak, dia dapat rasa yang silap-silap betul apa anak aku cakap ni kan. Plus rumah ni pun dah berapa bulan dah kita tinggal kan. Bila masuk pun Kak Sheila cakap pada awal-awal dia masuk rumah tu pun sebenarnya dia dah rasa tak sedap, tetapi tak nak bagi tahu laki dia sebabkan nanti kena perembat keluar kan, apa tak jadi. Disebabkan tak nak takut kat anak-anak dia, jadi dia diamkan diri. Apabila anak Puan Sheila cakap nampak pocong tu, walaupun dia tak percaya, tetapi hati dia tak sedap tau. So sambil dia tengah buat apa semua, dia tengah masak kopok leko apa semua, dah nak siap tu, sekali mata Puan Sheila ni terpandang dekat tingkap dapur, dekat luar tu kan. Dia nampaklah ada satu tiang lampu, tetapi bila malam, mata kita luar tu gelap tau. So Puan Sheila cakap dia terpaksa fokus sikit, terpaksa tengok betul-betul kan. Tengok betul ke tiang lampu kan. Apabila mata dia dah boleh adjust dengan kegelapan malam tu, tu dia Puan Sheila cakap, hampa nak tahu apa dia nampak? Tu dia nampak betul-betul dekat sebelah tiang lampu tu,
berdirinya pocong. Satu tercegat betul-betul kat sebelah tiang lampu tu. Dia macam berdiri macam tu, dia macam sikit-sikit je dia tengok Puan Sheila tengah masak kopok leko tu kan. Apabila macam tu, bila Puan Sheila dah confirm, na'udzubillah, Puan Sheila pun abang, hantu. Dia jerit, hantu abang kan. Boom, terlentang Puan Sheila ke belakang dengan kopok lekonya ke mana, dengan teo panasnya ke mana. Puan Sheila terduduk dekat area dapur tu menggigil ketakutan. Jadi apabila terdengar suara macam tu, anak sepupu Puan Sheila yang berada dalam bilik, budak-budak ni tadi keluar dengan lelaki Kak Sheila dengan saudara mara semua yang datang, adik ipar semua, terus meluru ke dapur, tengok keadaan Kak Sheila yang tengah terduduk menggigil sambil tutup muka tu. Suami Puan Sheila terus mendapatkan Puan Sheila dan cakap, sayang, astagfirullahalazim, mengucap, tolonglah, apa ni kan, hang cakap apa ni, aduh, tadi anak kita buat hal, sekarang hang pula Sheila, apa kes ni kan, abang, sambil tu Puan Sheila menunjuk ke arah tingkap, abang, saya nampak bang, betul bang apa Faizal cakap, budak-budak ni cakap. Dan Faizal terus macam lah, itulah ya, kita orang dah cakap betul ya, ibu nampak apa yang kita orang nampak, ya pocong tu kan. Terus ayah dia pandang jegil mata kat Faizal ni kan. Macam tu tersenyap lah Faizal kan. So adik ipar Puan Sheila ni pun cakap dekat suami Kak Sheila ni, abang, macam ni lah bang, saya pun rasa betul lah kan, takkanlah suami abang nak tipu pula kan. Saya rasa macam ni lah, senang cerita, kita bincang lain kali. Apa kata malam ni kita buat lah bacaan, kita bacalah ayat-ayat suci Al-Quran sikit, kita kasih lindung lah rumah ni kan. Ini nampak pocong ni, saya rasa Puan Sheila ni cakap betul bang, saya rasa isteri abang cakap ni betul. So suami Puan Sheila ni pun rasa macam betul lah kan, kalau isteri dia pun dah nampak, maybe betul lah ada gangguan. Kadang-kadang iblis syaitan ni apabila kita dalam keadaan okey, dalam keadaan tenang, saudara mara datang kan, nak merapatkan ukhuwah apa semua, kadang-kadang iblis dan syaitan ni dia tak suka, dia mengganggu keadaan. Jadi itu yang berlaku, suasana dah tegang macam tu. Jadi diorang pun daripada hal family tadi, suami dia pun decide, okey, dah ada adik-beradik ni, dah senang dah ni, dah ada adik ipar, makcik-makcik semua dah ramai ni kebetulan. Okey, jomlah kita baca Yasin, kita bacalah, buatlah bacaan pendinding sikit kat rumah ni supaya benda-benda tu hilang, keluar. Dan yang pelik ataupun yang menakutkan, Puan Sheila cakap, sepanjang majlis ataupun bacaan ayat suci Al-Quran dilantunkan dekat dalam rumah tu, diorang semua terdengar beberapa kali bunyi seolah-olah daripada atap zinc atas rumah tu, seolah-olah macam ada pasir tau, seolah-olah macam ada orang campak pasir, dia bunyi pss atas zinc tu, pss macam tu tau, beberapa kali. Tak cukup dengan bunyi pasir tu je, ada bunyi cakaran di beberapa dinding dekat area rumah Puan Sheila tu. Dan yang paling epicnya, sepanjang majlis tu berlangsung, bacaan Quran tu berlangsung, adik-beradik kan, adik ipar dia apa semua, termasuklah laki Kak Sheila ni, beberapa kali sayup-sayup kedengaran bunyi suara perempuan menangis. Berhenti. Beberapa kali guys. Puan Sheila time tu dia cakap keadaan dia teramatlah takut. Tetapi alhamdulillah, selepas segala gangguan yang dialami pada malam tu kan, bunyi apabila dah nak habis tu, segala bunyi orang baling pasir, bunyi ketukan pintu, dinding apa semua, dan juga tangisan tu lama-lama hilang. Dan alhamdulillah, kekecohan yang berlaku pada malam tu, walaupun pada malam tersebut terpaksa kerana anak-anak Puan Sheila, termasuklah budak-budak kecil sepupu Puan Sheila ni apa semua, ketakutan. Jadi keluarga ataupun saudara mara belah laki dia ni, termasuklah adik ipar
Puan Sheila ni terpaksalah tinggal dekat rumah tu, bermalam di situ kerana takut kalau ada lagi gangguan yang berlaku. Jadi Puan Sheila cakap alhamdulillah selepas saja kejadian yang dialami tu, Puan Sheila cakap tak lama lepas tu, tetapi beberapa bulan lepas tu lah barulah Puan Sheila ada kesempatan untuk buat proper kenduri doa selamat, panggillah orang masjid untuk baca, untuk betul-betul bersihkan rumah tu daripada segala gangguan iblis dan syaitan. Puan Sheila cakap apabila dia nampak pocong tu, setiap malam, hampir setiap malam dia akan termimpi-mimpi dan mengigau. Sebab apa? Sebab dia boleh bayangkan lagi susuk tubuh kain lusuh dan muka yang hitam pocong tu tepat memandang ke arah Kak Sheila pada malam tu. So Kak Sheila cakap dia memang trauma gila. Dan kalau korang nak tahu, menurut Puan Sheila, sehingga ke hari ini diorang masih lagi menetap di area Kuala Kedah tu, dan sehingga ke hari ini masih ada lagi beberapa gangguan, seperti apabila rumah tu kadang-kadang barang yang diorang letak dialih di beberapa tempat. Contohnya telefon bimbit yang diletak di atas meja, kadang-kadang diletak di area ruang tamu, tetapi tak lama lepas tu bila cari hilang. Rupanya berada di dalam bilik, dialih-alihkan. Ada bunyi ketukan pintu, kadang-kadang bunyi cakaran. Tetapi alhamdulillah Puan Sheila cakap penampakan tu sekali-sekala sahaja. Dan setiap sebulan ataupun setiap 2 minggu, Kak Sheila cakap keluarga dia memang akan bersihkan rumah tu dengan bacaan ayat Quran supaya iblis dan syaitan ni apabila dia menyinggah, supaya dia menyinggah sekejap sahaja. Tak adalah dia menjadikan rumah tu sebagai tempat penginapan ataupun hotel untuk jin-jin ni berlepak santai, berpesta kat situ apa semua kan. Jadi kepada korang semua geng puaka, ingat, kalau rumah kita dah diruqyah, tak bermaksud jin ni tidak akan kembali datang untuk mengganggu keluarga kita. Ruqyah tidak boleh buat sekali, pembersihan rumah tidak boleh buat sekali sahaja. Jadikan ia sebagai amalan supaya dalam rumah kita penuh dengan bacaan ayat Quran, solat apa semua, supaya kebaikan ataupun malaikat tu akan menjaga, dan supaya rumah kita dirahmati Allah, supaya rumah kita tu terang. So tak adalah nampak malap, tak adalah jin ni bila masuk je dia rasa macam this my place. Biarlah jin tu masuk, terbakar. Sebab apa? Sebab kau tengah baca Quran apa semua kan. So itulah pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Kak Sheila ni. Kisah pada malam ni alhamdulillah menarik. Cumanya sebelum habis aku nak ingatkan lagi sekali kepada semua geng puaka yang mana ada kisah seram seperti Puan Sheila ni yang nak aku kongsikan. Inilah peluang korang. Esok aku akan ke udara di Audio Plus Hot FM. Jadi cepat-cepat hantarkan email selepas korang tengok je video ni kan, kisah Puan Sheila ni dah habis je ni, terus pergi kat email, karang cerita kan. Tak kisah korang nak reka pun tak apa, janji menarik, korang hantarlah. Zaf, saya nampak hari tu kan, Pontianak terbang apa semua, tiba-tiba saya flying kick muka dia terseret atas jalan apa semua. Tak kisah, ikut korang kan, kebebasan korang. Jadi hantarkan lagi sekali email ke haidarmutahaffar.tv@gmail.com dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Alright, so Zaf nak pergi layan Kak Ram tu. Dia dah panggil Zaf tadi macam cepatlah tengok jam lah kan, tak habis lagi shopping. Pening lah. So take care, stay safe guys. Assalamualaikum. Bye bye. Jap lah. Kak Ram ni, sabar jap.